فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Seorang ulama besar, iaitu guru saya juga, Habib Ali Al-Jufri, Habib Ali Abdul Rahman Al-Jufri, pernah mengatakan makna daripada memuji itu akan dihimpunkan oleh Allah SWT. Orang yang memuji akan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia ini dia memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari akhirat kelak nanti ada satu kaum yang berkumpul sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, lalu pemuda-pemudi itu, pemuda-pemuda yang akan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Alangkah indahnya kita pada malam ini. Saya minta izin dengan Al-Fadil, sahabat saya yang mulia, akhina Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, untuk meminjam jemaahnya. Ini Darul Murtada, kita import datang ke sini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berkat Darul Muhibbin dan Darul Murtada, Allah himpunkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kalah cahaya lampu Kalimantan, lampu ini semua, lampu neon ini. Sebab cahaya yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat bercahaya lagi daripada segala cahaya dalam dunia ini. Sebab itu di dalam kitab Khususiyah Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Habib Ali Al-Jufri pernah mengatakan, seseorang yang nak mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia perlu ada 3 perkara. Dia perlu kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. Pertama, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, khususiyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 perkara mesti tahu. Lebih-lebih lagi orang yang ingin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini alhamdulillah kita sudah dengar banyak daripada qasidah mengenai memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah hari ini ada orang yang kata, kenapa kita perlu memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama sekali kita dah tahu bahawasanya Allah suruh kita puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memulakan Nabi Muhammad SAW suruh dipuji. Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah kata, Allah mulakan diri dia yang pertama. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mencipta hambanya. Allah suruh kita memuji hambanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini hamba-Ku ini, kekasihku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, wahai orang-orang yang beriman kepadanya, selawat dan salam kepadanya, mudah-mudahan kamu mendapat kesejahteraan. Itu yang pertama. Puji itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malam ini kita nak puji sebab kita nak puji, tak. Allah suruh kita puji. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu gambaran untuk Allah Subhanahu wa taala meletakkan segala kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya yang ketiga. Yang kedua saya lupa tadi ada saya sebut. Yang di antaranya lagi, kenapa kita perlu memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab dalam Al-Quran ada kisah. Dalam Al-Quran, kalau kita lihat dalam Al-Quran walaupun ada hukum hakam, tetapi kisah lagi banyak. Kisah apa? Kisah kerajaan Sabak, kerajaan Ratu Balqis, kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, kisah Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Ukhdud, Ashabul Ukhdud, kisah tentang semua kisah dalam Al-Quranul Karim. Tetapi kisah Isra wal Mi'raj pun disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kisah dalam Al-Quran itu menjelaskan kepada kita supaya kita mengingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah SWT menyebut dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kalau saya nak kongsi sama-sama semasa saya belajar di bumi Yaman, pada malam Isra' wal Mi'raj itu, kami dengan para alim ulama'nya membaca kisah Nabi SAW daripada A to Z. Sebab kalau nak baca kisah itu sebenarnya daripada hadis Nabi SAW, lebih kurang 2-3 jam hanya baca saja. Sebab itu kalau kita lihat dalam ceramah, sebenarnya ceramah itu mungkin ambil juzuk daripadanya. Kalau nak ceritakan semua, mungkin tak cukup. Maknanya ustaz nak cakap, tak semuanya nak ceritakan. Mungkin akan sedikit saja diambil. Tak boleh ambil semua. Dan daripada kisah Nabi Muhammad SAW, kita tahu beberapa mauqi'. Jadi saya nak ambil daripada qasidah yang kita bacakan tadi, daripada qasidah Isra' wal Mi'raj Nabi SAW. Iaitu pertamanya disebutkan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebaik-baik orang yang diharapkan oleh pengunjungnya, sama ada bagi mereka yang berjalan kaki atau menaiki unta yang laju. Sebab itu Nabi SAW mengatakan kepada kita, kalau kamu pergi ke Mekah untuk menunaikan haji, untuk menunaikan umrah, tetapi tidak menziarahiku, sesungguhnya umrah kamu tidak sempurna, sesungguhnya hajimu tidak sempurna. Kenapa? Sebab haji dan umrah itu tidaklah kita ketahui melainkan daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu memperingati segala ibadah pada hari ini perlu mengingati baginda Rasulullah SAW. Kalau kita ingat ada satu kisah ketika mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah tanhu, beliau mengajar kepada kita apabila membaca doa hendaklah kita menghadap kiblat. Tetapi apabila imam ini pergi dengan jemaahnya, anak muridnya sama-sama pergi menziarahi Nabi Muhammad SAW, ketika sampai di Madinatul Munawwarah, di Masjid Nabi itu, ketika mana sampai di depan kubur Nabi SAW, Al-Imam itu menghadap kepada kubur Nabi Muhammad SAW. Kalau siapa ayah anda bunda pernah pergi ke bumi Madinatul Munawwarah, di Masjid Nabawi, masjid kiblatnya di sini, tapi kuburnya di sana. Lalu Imam Asy-Syafi'i terus berdoa menghadap kepada kubur Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika itu ada anak-anak muridnya terfikir. Dia kata, ini imam kata kena hadap kiblat dalam berdoa. Tetapi kenapa imam ini menghadap kubur Nabi SAW? Lalu dia katakan, wahai imam, kenapa kamu menghadap kubur Nabi SAW, tidak menghadap kiblat? Sedangkan kamu ajar kami, ini cakap tak serupa bikin ini. Kalau orang Melayu kata cakap tak serupa bikin, ini cakap macam ini, nanti buat lain pula. Jadi ketika itu Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya tidaklah aku mengenali kiblat melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kiblat itu datang selepas datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku menghadap kiblat, aku menghadap kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana memuliakan sahibul kiblat. Aku memuliakan sahibul kiblat. Dan kita tahu peristiwa di dalam peristiwa Rejab ini, peristiwa di dalam akan datang nanti peristiwa, iaitu pemindahan kiblat daripada Baitul Maqdis ke bumi Makkahul Mukarramah. Ini juga cerita tentang Isra' wal Mi'raj. Sebab itu Nabi Muhammad SAW, bila kita mendengar ayat tadi, Maha suci Allah yang telah menggerakkan hamba-Nya daripada kota Mekah ke Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, untuk dilihatkan bukti-bukti Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat menjelaskan kepada kita bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala sebut subhanallazi, maha suci Allah. Kenapa maha suci Allah? Sebab Allah nak katakan tidak ada orang yang boleh memperjalankan kamu wahai Nabi Muhammad SAW melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, maha suci Allah yang tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah kata apa? Subhanallazi asra. Ini kalau kita lihat dalam kitab para alim ulama ataupun siapa pandai bahasa Arab sendiri pun, asra itu kalimah bahasa Arab.
Asra itu makna dalam bahasa Arab iaitu berjalan waktu malam. Bahasa Arab ini dia bukan macam bahasa Melayu. Bahasa Arab ini dia ada kalimah ini khas untuk malam ni. Macam kita lah. Kalau orang apa kata, kita ada kaum kerabat kita yang orang Arab, kalau pak cik sebelah suami, apa kata pak cik maksudnya sebelah ayah kita, sebelah adik-beradik sebelah ayah kita kata pak cik. Tapi dalam bahasa Arab dia kata amun. Tapi kalau sebelah ibu kita tak panggil amun lagi, kita panggil khal. Kita panggil pak cik juga, tapi kalimahnya lain. Sebab itu dalam bahasa Arab bila kata asra pada waktu malam, tak boleh waktu pagi. Subhanalladzi asra. Asra itu maknanya waktu malam. Lepas tu apa lagi? Bi abdihi, dengan hambanya. Ulama mengatakan Allah sebut dalam Al-Quran bi abdihi, maknanya dengan hambanya. Kalau ada orang masih memikirkan, ya ke tak? Betul ke tidak Isra wal Mi'raj ni? Sedangkan Allah sebut subhanallazi asra bi abdihi. Allah sebut abdun. Abd itu hamba. Hamba yang memiliki jasad. Kalau Allah sebut subhanallazi asra bi ruhihi, itu baru dengan roh. Tapi bila kata bi abdihi, maknanya dengan hambanya. Bila kata dengan hambanya, maknanya jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pergi, bukan mimpi. Ada orang dia faham, dia kata mimpi, bukan mimpi. Subhanallazi asra bi abdihi, dengan hambanya. Lailan itu satu malam. Di sini disebutkan satu malam, iaitu pada malam yang Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bumi Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, menunjukkan di sini Rasulullah SAW juga salah seorang nabi yang berhijrah ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Rasulullah SAW mengetahui bahawasanya para ikhwan min anbiya, para saudara-saudara Nabi SAW daripada para nabi, semuanya berhijrah ke bumi bumi Palestin. Jadi Rasulullah SAW dijalankan pada malam itu, menunjukkan Rasulullah SAW juga berhijrah ke bumi Palestin. Dan di situ juga Rasulullah SAW nak dijelaskan bahawasanya kiblat akan berubah daripada Masjidil Aqsa kepada tempat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ketika mana Rasulullah pulang daripada Mi'raj. Nabi SAW turun ke bumi Mekkatul Mukarramah, menunjukkan bahawasanya daripada Mekah itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Sehingga kan ada di antara pakar astronomi mengatakan pasak bumi sebenarnya bumi Mekah itu. Seperti mana orang orientalis ataupun orang barat mengatakan dia sebenarnya dekat Median Greenwich. Tapi sebenarnya Mekah itu, Kaabah itu adalah pasak bumi. Orang Islam kena percaya bahawasanya pasak bumi adalah Mekkatul Mukarramah, adalah Ka'batul Musyarrafah. Dan ketika mana Rasulullah SAW pergi sampai ke sampai ke Baitul Maqdis, dalam perjalanan itu Rasulullah SAW disebutkan dalam satu hadis ni, subhanallah, ini akhlak Nabi SAW dengan Allah SWT. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mengadapkan aku, Allah telah memberikan tarbiyah kepada aku sebaik-baik tarbiyah ialah Allah SWT. Kenapa? Sebab dalam perjalanan Rasulullah SAW itu, Rasulullah SAW kata uri itu. Siapa pandai bahasa Arab? Uri itu maknanya aku dinampakkan, bukan ro'ai itu. Kalau ro'ai itu maknanya aku lihat, tapi uri itu maknanya aku dilihatkan. Maknanya Rasulullah kata bukan, kalau tidak dengan keizinan Allah aku takkan lihat semuanya. Uri itu adab Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya masa pun dah cemburui saya ni. Saya pun tak tahu, jadi kena pendekkan. Tapi mungkin kita ambil beberapa mauqif yang boleh kita ambil. Jadi ketika mana Rasulullah SAW datang perjalanan dengan dengan malaikat Jibril alaihissalam, dalam perjalanan itu Rasulullah SAW disuruh solat di beberapa tempat. Rasulullah disuruh, ya Rasulullah, salli huna. Rasulullah kata, di sini? Lalu Rasulullah solat. Dan selepas solat, baru Rasulullah tanya, aina usalli? Di mana tempat aku solat?
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh malaikat Jibril, "Hadhihi ardul hijrah." Inilah tempat hijrah kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tahu bahawasanya Rasulullah SAW dalam kesedihan. Waktu Rasulullah tengah kesedihan, Allah belai Rasulullah SAW. Bagaimana Allah belai? Ini peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah bagi perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang aneh. Rasulullah solat di situ. Lalu Rasulullah SAW kata, di mana aku solat? Nampak adab Nabi SAW. Apa adab Rasulullah yang ditunjukkan di sini? Rasulullah buat dulu baru tanya. Sebab yang dia tahu ini malaikat Jibril suruh. Ini kadang-kadang kita cakap mari kita sama-sama baca zikir, ini buat ini ada dalil, ada nas, sedangkan kita lihat kadang-kadang hari ini ramai orang banyak berkata, banyak bertanya sebelum ia tahu benda itu boleh buat ataupun tidak. Sebab itu kita lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana disuruh solat, Rasul solat terus. Lepas Rasul solat, baru Rasul tanya, di mana aku solat? Lalu malaikat Jibril kata, ini ardul hijrah, ini bumi hijrah. Baik, apa lagi? Rasulullah berjalan lagi. Lalu Rasulullah kata, salli huna. Lalu Rasulullah SAW solat di situ. Bila solat lepas habis, di mana aku solat? Kamu telah solat di Jabal Jabal dekat Mesir itu. Jabal ini fihi kallamallahu Musa taklima. Di situlah Nabi Allah Musa bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di situ. Lalu Rasulullah SAW berjalan dengan malaikat Jibril lagi. Bila sampai dekat satu tempat, Rasulullah disuruh, "Shalli huna." Lalu Rasulullah solat di situ. "Aina usalli?" "Hadza baitul lahmin fihi makan wulid Nabi Allah Isa alaihi salam." Lalu Nabi Muhammad SAW diberitahu, ini tempat yang kamu solat ini ialah tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Subhanallah. Apa tujuannya Allah SWT suruh Nabi SAW solat di situ? Sebabnya Allah nak kata di situ ada berkat. Di situ ada keberkatan. Sebab itulah sampai hari ini ulama-ulama yang mengambil manhaj ini, mereka menziarahi kubur para awliya. Mereka menziarahi tempat-tempat makam awliya, tempat-tempat orang peninggalan para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta para anbiya alaihi wassalatu wassalam lebih-lebih lagi diagungkan. Kerana apa? Kerana di situ ada keberkatan. Allah ajar Nabi Muhammad SAW. Kenapa para alim ulama tak boleh ajar anak muridnya? Boleh. Sebab dia ambil daripada apa yang diajar oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita ingat ketika mana Rasulullah sampai ke Baitul Maqdis, rupanya para anbiya alaihi wassalatu wassalam semuanya sedang tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW masuk, Rasulullah tengok semua para anbiya alaihi wassalatu wassalam semua ada. Semua sedang menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu semuanya buka jalan. Rasulullah, "Ya Muhammad, anta takun imam lana." Kamu jadikan kamu jadi imam untuk kami semua. Itu menandakan bahawasanya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat terakhir. Tidak ada nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah salat menjadi imam ketika itu, semua para anbiya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kalau ada orang bertanya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan perintah solat, sedangkan solat sudah ada, kenapa solat ini sudah ada tapi berdapat perintah solat? Jawapannya oleh para alim ulama, dia mengatakan solat itu adalah solat 5 waktu sehari semalam. Sedangkan solat pada para anbiya, para nabi yang terdahulu sudah ada solat. Ada di antaranya mendapat solat hanya subuh saja. Ada yang di antara mendapat solat maghrib saja. Jadi mereka tak dapat 5 waktu. Tapi Nabi Muhammad SAW telah dikumpulkan segala syariat para nabi yang terdahulu, dikumpulkan untuk menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat solat 5 waktu sehari semalam itu diambil daripada solat nabi-nabi yang terdahulu. Tetapi Nabi dahulu tidak dapat solat macam mana umat Nabi Muhammad SAW dapat. Alhamdulillah. Ini sebenarnya hadiah agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Dan ulama mengatakan solat para Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, para anbiya alaihi wassalatu wasallam itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah solat malam. Solat malam maknanya qiyamul lail, bermunajat. Sebab itu para anbiya alaihi wassalatu wasallam mereka sudah rutin hidup mereka dengan berqiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi ketika mana Nabi SAW turun ke bumi, setelah mana Allah memberikan Nabi SAW perintah, tapi saya suka kalau boleh yang hadir sama-sama saya, kita tukar. Jangan sebut perintah, tapi kita sebut hadiah agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut hadiah agung, kan beza dengan perintah. Perintah Allah solat. Sebab itu berapa ramai orang hari ini tinggalkan solat? Sebab apa? Sebab dia ingat itu perintah. Tapi kalau kita kata itu adalah hadiah agung daripada Allah SWT, takkan nak buang hadiah yang diberi oleh Allah SWT. Sama juga dengan kita semua. Selalu kita kata mukallaf. Dalam bahasa Arab kata mukallaf. Tapi sebenarnya ada seorang guru saya mulia, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dia kata jangan sebut mukallaf tapi musyarraf. Apa makna musyarraf? Makna kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima segala ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan beza tu. Bila kata saya musyarraf, saya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk solat, saya dimuliakan Allah untuk berpuasa, saya dimuliakan Allah untuk membaca Al-Quran. Kan beza. Kenapa baca Quran? Perintah Allah. Orang perempuan, kenapa pakai tudung? Perintah Allah. Kenapa awak pakai tudung? Sebab ini hadiah agung daripada Allah SWT. Ini hadiah Allah memuliakan saya. Sebab tu saya pakai tudung. Kan lain tu. Tapi kalau kata perintah, dia akan jadi rasa macam itu. Tapi kalau rasa hadiah, itu hebat. Tapi hadiah agung daripada Allah SWT adalah solat. Jadi saya pun nampaknya masa pun cemburui saya akhirkan dengan satu kisah. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Apabila sampai satu tempat, malaikat Jibril kata, masuklah kamu wahai Muhammad. Lalu Rasulullah SAW masuk ke dalam, dan Rasulullah SAW melihat pintunya saja Rasulullah dah terpegun. Belum masuk lagi Rasulullah dah terpegun lihat pintunya. Apabila Rasulullah SAW masuk, itulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Rasulullah SAW masuk, Rasulullah terpegun pada semua keadaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah ini wahai Jibril? Ini adalah syurga yang akan dimasukkan Allah SWT untuk umatmu, untuk hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ketika mana dalam perjalanan itu, Rasulullah SAW terdengar satu hash-hash na'laih, satu langkah kaki yang laju. Langkah kaki siapa ini? Sedangkan Rasulullah SAW rasakan dia yang masuk dahulu. Tapi tiba-tiba ada satu langkah kaki yang sudah masuk. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ya Jibril, apakah bunyi tadi? Bunyi tadi adalah langkah jejak kaki seseorang di antara umatmu. Allahu Akbar. Man huwa? Siapa dia ini? Sampai Nabi Muhammad SAW cemburu. Siapakah dia? Lalu Rasulullah SAW kata, siapakah dia? Dia adalah Bilal bin Rabah. Dia adalah Bilal bin Rabah. Walaupun orangnya kulit hitam pekat. Ini hari ini orang cantik, orang warna putih kulitnya, tapi ini warna hitam. Entah-entah warna hitam gelap lagi ya. Tapi langkah kakinya telah masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ada seorang ulama mengatakan malaikat Jibril Bilal bin Rabah itu walaupun hitam, tetapi apabila dia azan sebenarnya dia memanggil syurga. Bila dia azan, munadiyal jannah bil jannah. Munadiyah maknanya orang yang memanggil. Munadiyal jannah, kan dia azan tu. Beruntunglah siapa yang azan. Orang yang azan, dia akan kumpul dengan orang yang azan. Nanti dia akan kumpul dengan Bilal bin Rabah. Orang yang memuji akan kumpul dengan orang yang memuji. Akan kumpul dengan Hasan bin Thabit, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan kumpul satu kumpulan. Orang yang azan akan kumpul dengan satu kumpulan dengan Bilal bin Rabah. Tak seronok ke? Wahai muazzin-muazzin di dunia ini. Dia akan duduk dengan Bilal bin Rabah.
Sedangkan Bilal bin Rabah itu munadiyal jannah bil jannah. Dia azan mengajak orang ingat Allah, tapi sebenarnya syurga jemput dia. Allahu Akbar. Siapa ini pemuda ini? Bila dia azan saja, syurga dah kata engkau milik kami. Maknanya syurga dah milik Bilal bin Rabah. Sebab itu bila Rasulullah SAW masuk, tapak kaki Bilal dah ada dah. Allahu Akbar. Rasulullah cemburu. Rasulullah turun bila Rasulullah turun, Allah kata, ya Bilal, apakah yang engkau buat sampai aku cemburu? Kata, kenapa ya Rasulullah SAW? Dia kata, ya Bilal, tapak kaki kamu ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bilal kata, "Hah? Macam mana ada ya Rasulullah SAW?" Dia kata, "Ya Bilal, apakah rahsia engkau yang kau buat sampai tapak kakimu sampai dulu sebelum aku masuk?" Allahu Akbar. Lalu Bilal bin Rabah pun terfikir, oh, mungkin inilah setiap kali aku berhadas, aku ambil wuduk dan aku solat sunat wuduk. Solat sunat, selepas ambil wuduk, solat sunat. Tapi masa tu tak adalah disebut Bilal tak ada kata solat sunat wuduk. Kata kemudian lepas aku berhadas, aku berwuduk, kemudian aku solat sunat. Dan ketika itu Rasulullah SAW mengangguk, patutlah tapak kakimu ada patutlah tapak kakimu ada dalam syurga Allah SWT. Nak tahu kenapa tuan-tuan dan puan-puan, ayah dan ibu yang saya kasihi, adik-adik, anak-anak yang dikasihi, di sini nak menunjukkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau benda itu baik bagi kamu, untuk Allah cinta kepada kamu, buatlah. Di sini para alim ulama meletakkan penjelasan, belum tentu yang Rasulullah SAW tinggalkan tak boleh buat. Inilah dalilnya, mengatakan Nabi SAW solat sunat wuduk selepas diberitahu oleh Bilal bin Rabah. Masya Allah Ta'ala. Ini kisah Bilal bin Rabah. Dia dulu dapat amalan itu baru diberitahu Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan kepada kita semua, sesiapa yang membatal wuduk, ambillah wuduk, kemudian solat sunat wuduk. Diambil daripada kisah Bilal bin Rabah. Subhanallah. Untungnya Bilal bin Rabah. Mudah-mudahan kita menjadi Bilal bin Rabah. Mudah-mudahan kita ikut macam mana Bilal bin Rabah. Tapak kakinya sampai sebelum Nabi SAW masuk. Jadi mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada kisah Isra' wal Mi'raj. Banyak lagi daripada kisah Isra' wal Mi'raj. Tetapi mudah-mudahan kita ambil sedikit daripadanya. Yang penting kita amalkan daripada apa yang kita tahu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi insya-Allah kita akan dengar lagi hujung daripada Qasidatul Burdah. InsyaAllah ta'ala minal aminin. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri saya lemah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.